Baik, ayat ni dia sambung kisah sebelum ini. Kisah sebelum ini perdebatan di antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaum dia. Ya, perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Misalnya Nabi Ibrahim menegur bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung ayat 80. Ayat 80 Suratul An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tara katsiran minhum yatawallaw, betul kan? 80 kan? Oh, silap surah. Surah Maidah. An'am. Baik, ayat 80 surah Al-An'am. Ayat 80 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuh. Wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillah. Betul kan tajwid saya tu? Ini jarang-jarang sini. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Baik, ayat ni dia sambung kisah sebelum ini. Kisah sebelum ini perdebatan di antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaum dia. Ya, perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Misalnya Nabi Ibrahim menegur bapaknya kenapa menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bersama kaum dia tengok matahari, tengok bintang, tengok bulan. Nabi Ibrahim berkata dan bertanya, Haza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Jadi kenyataan Nabi Ibrahim tu dalam bentuk pertanyaan. Bukan Nabi Ibrahim mengaku. Kerana kalaulah Nabi Ibrahim mengaku bahawa bulan ini Tuhanku, matahari ini Tuhanku, makna kata Nabi Ibrahim melakukan syirik. Sedangkan para Nabi, para Rasul tidak pernah melakukan syirik. Itu kaedah dia. Prinsip dia, para Nabi, para Rasul tidak pernah melakukan syirik. Jadi, ayat penyata Nabi Ibrahim ni, Haza Rabbi, ini Tuhanku ni, dalam bentuk pertanyaan. Ya, dalam bentuk Nabi Ibrahim bersama-sama dengan kaum dia. Jadi, Nabi Ibrahim berdebat, bertanya dan sebagainya. Ya. Ini bermaksud bahawa kita juga diharuskan dan disuruh untuk berdebat dalam soal agama, dalam soal ketuhanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tengok jiran kita tu ada sembah pagi-pagi tu tanya-tanya jelah. Kan? Tanya tengok kan. Adakah dia boleh mendengar doa, ya?
Jadi dia kata dah, bukan. Yang ni, dia ni hanya perantara aja Tuhan sana tu. Jadi ni, yang Tuhan sini ada mulut tak untuk bagi tahu Tuhan sana tu. Tengok mulut dia, ada mulut. Tapi boleh cakap tak? Bisu tanya, bagi logik akal munasabah akal tu jadi Tuhan sini ni ada telinga tak? Ada. Boleh dengar tak? Tak boleh. Tuhan yang sebenar boleh mendengar kan. Jadi kalaulah Tuhan ni nak menyampaikan kepada Tuhan yang sebenar, tapi Tuhan ni tak mendengar, macam mana dia nak sampaikan? Sedangkan Tuhan yang sana tu maha mendengar, Tuhan yang sebenar. Dia tersebab. Dia tengok. Maknanya watak Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog, berdebat mana guna akal ya? Guna akal. Kita tak perlu nak bawa ayat Quran. Awak ni salah ni. Kerana Allah tak. Guna akal Sebab dia sendiri pun tak beriman kepada Al-Quran. Kalau dia tak beriman kepada Quran, kita bawa hujah Quran, tak jalan lah. Dia tak percaya lah. Kan? Kalau orang tu beriman, kita kata tak boleh buat begini. Pasal apa? Pasal Allah kata dalam Quran. Okeylah. Pasal dia terima Quran, dia beriman kepada Quran. Sekarang orang kafir, dia tak beriman pada Quran. Kita bawa ayat Quran 1, 2, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi dia sukar nak terima Jadi kita tengok dialog Nabi Ibrahim ni guna akal saja. Menggunakan akal. Kita ada akal? Tak ada akal kan? Jadi kita gunakan akal tak perlu nak gunakan nas Quran, tak perlu nak gunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Taala nyatakan ayat 80 wahajjahu qaumuh. Nabi Ibrahim tanya tu, maka kaum dia pun jawab balik. Kaum dia jawab balik. Maka kaum dia berhujjah dengan Nabi Ibrahim. Berhujjah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saling jawab-jawablah. Jadi Nabi Ibrahim pun last sekali kata qala atuhajjunni fillah wa qad hadan. Adakah kamu nak berhujjah denganku, nak berdebat denganku pada isu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selain daripada Allah. Adakah kamu nak berdebat soal tu? Wa qad hadan, sedangkan Allah telah memberi hidayah kepada aku kepada kebenaran. Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada aku kepada kebenaran. Jadi prinsip dia ialah kebenaran tu. Kebenaran al-haq tu. Semua nak cari kebenaran. Yang ni nak cari kebenaran, yang ni nak cari kebenaran. Jadi sekarang kita tengok Tuhan mana yang benar. Kita tengok agama mana yang benar. Dalil lah, bukti dan sebagainya. Misalnya kalau kita kata dalam Quran, bukti sains dalam Al-Quran. Ada kan? Kita boleh Google yang bukti sains. Ada api dalam laut. Quran dah bagi tahu ada api dalam laut. Jadi masa Quran turun tu 1450 tahun dulu, percaya ke dalam laut tu ada api tu? Kan? Tapi hari ni terbukti ada api dalam tu. Ada api dalam laut. Kan? Minyak pun daripada laut. Minyak tu sumber api tu. Kan? Gas pun daripada laut. Kan? Api tu sembunyi dalam laut tu. Dan memang ada api dalam laut. Kajian sains membuktikan. Jadi macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu ada api dalam laut? Kitab-kitab dulu tak bagi tahu. Kitab Taurat tak ada, kitab Injil tak ada. Nabi Muhammad pula buta huruf. Macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu? Itu contoh. Contoh kata kebenaran Al-Quranul Karim adalah wahyu daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran dah bagi tahu kejadian manusia dalam perut ni 1450 tahun dulu. Daripada sekian jadi seketul daging semua besar. Ada scan lagi masa tu? Tak ada. Ada scan 3D
Tak ada lagi. Macam mana Quran boleh bagi tahu lalu? Kan? Tak ada siapa tengok lagi. Yang tengok scan tu pun baru berapa puluh tahun pun baru boleh scan tengok kan. Jadi itu maknanya bukti sains kebenaran Al-Quran. Sains mengakui apa yang Quran ceritakan tu. Ya, sains mengakui apa yang Al-Quran ceritakan itu. Ya, itu adanya kita boleh hujah. Antara kita hujah gitu. Ya, hujah dengan perkara begitu. Sebab itu adalah kebenaran. Ya, maka apa yang disebut di dalam Al-Quran adalah benar. Apa yang disebut dalam Quran adalah benar. Baik, jadi nak sampai kepada kebenaran tu, Allah memberi hidayah kepada Nabi Ibrahim sampai kepada al-haq, kebenaran. Ada bukti. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wala akhafu ma tusyriku nabi. Aku tidak bimbang, aku tidak takut dengan apa yang kamu sekutukan. Aku tak bimbang, tak takut pun. Patung-patung ni, kalau kamu kata, Ibrahim, kalau kamu hina patung kami, nanti patung kami akan pukul kamu ke apa ke, tangkap kamu ke. Nabi Ibrahim kata, aku tak takut sikit pun dengan apa yang kamu syirikkan tu. Patung-patung tu lah. Pasal apa? Pasal patung tak hidup. Ya, bukan ada peristiwa lain. Sama ada peristiwa Nabi Ibrahim tu. Ini selepas ni ke sebelum ni ke? Itu tak dapat nak pastikan tu. Nabi Ibrahim pecahkan patung ni. Kadang dia gantung kapak tu atas patung yang paling besar. Kan? Kaum dia tak ada. Pergi tempat lain. Petang balik tengok siapa ni. Siapa ni kan? Jadi kata Ibrahim lah kot. Tangkap Nabi Ibrahim. Siapa yang buat? Nabi Ibrahim kata, tanyalah patung yang besar tu. Kapak ada kat dia. Kan? Kalau dia boleh bercakap. Nabi Ibrahim tidak bimbang sikit pun, ya, apa yang kamu syirikkan. Jadi itu mana hujjah, ya, hujjah antara hujjah, ya, kebenaran, ya, dan orang yang beriman dia berani, dia tidak takut dengan syirik, dengan benda yang disyirikkan Allah tu, patung-patung, sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sini ada dua perkataan. Satu perkataan akhaf, takut. Satu lagi perkataan syirik. Perkataan takut dikaitkan dengan tusyrikun, syirik. Ada takut yang boleh sampai kepada syirik. Ada takut yang boleh sampai kepada syirik. Kalau kita takut kepada berhala, takut berhala, kita takut patung sembahan. Kalau kita buat tak elok, nanti patung tu akan ambil tindakan, akan cederakan kita, ya. Kita takut. Takut macam tu, bimbang-bimbang boleh dikaitkan dengan syirik. Sebab seolah-olah kita takut patung tu macam kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Itu bimbang lah. Saya tak mau nak confirm sangat. Bimbang. Ya? Bimbang. Baik, kalau kita takut COVID, adakah dibimbangi menjadi syirik? Dibimbangi menjadi syirik. Pasal apa tidak? Dia ada, dia jangkit. Dia takut pasal apa? Jangan takut. Apa dia?
berusaha melarikan diri kerana Nabi suruh. Kita takut COVID tu bukan macam takut kepada Allah. Dia tak sama level dia. Level takut kepada COVID, degree of fearness tu tidak sama dengan takut kita kepada Allah. Kataan takut sama juga. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takwa tu mana? Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah COVID. Kataan sama, tapi degree dia tak sama. Degree dia, tahap dia tidak sama. Jadi tak syirik takut COVID tak syirik. Baik, seorang suami dia nak kahwin dua, takut bini dia, syirik atau tidak? Haji, syirik atau? Pimpah jadi syirik. Isteri kata, abang jangan pandai-pandai. Pandai-pandai. Kita pun tak berani slow. Takut bini. Syirik kalau syirik tu bahaya tu. Menjadi tugas isteri menyelamatkan suami. Supaya suami tak jatuh dalam lemah syirik. Tak sadar tak nampak. Takut juga. Tapi tak sama. Tak sama. Takut bini tu tak sama dengan takut Allah. Okey lah. Apa dia? Takut. Malas nak bergaduh malas nak buka kan. Tu je, takut tu je. Sembang dengan kawan lain, sembang kedai makan, aku sembang. Ada babi ni dia kan. Jadi dengan kawan tu sembang ni tu pasal tu tanda berani tu, tak takut. Habis masa sembang tak buat, malas. Apa dia? Menyusahkan. Dia tak syirik itu tak syirik. Baik, jadi kita hormat patung. Patung ni kita tak boleh kotorkan. Patung sembahan orang kafir tak boleh. Kita tak boleh buat apa, letak darah ayam ke, bubur najis ke, tak boleh. Tak boleh. Sebab Allah menyuruh kita menghormati. Jangan menghina mana-mana sembahan. Itu perintah daripada Allah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunil. Jangan cela, jangan hina mana-mana sembahan selain daripada Allah. Tapi dia bukan Tuhan yang benar. Ya, bukan Tuhan yang benar. Itu i'tiqad. Tapi hidup kita tak boleh bergaduh, mencela. Jadi kalau kawan kita cabar, dia bagi najis dah. Kalau kamu berani, tuang najis ni atas patung. Kita tak mau. Takut. Dia kata, kamu takut? Bukan takut. Aku mematuhi perintah Allah. Allah tak bagi hina sembahan selain daripada Allah. Allah suruh berdebat. Allah suruh berhujah. Bukan mengotorkan patung itu. Kan? Wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Jadi kita bukan takut, tapi kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Nabi Ibrahim kata wala akhafu ma tusyriku nabi. Aku tidak takut sikit pun apa yang kamu syirikkan tu, patung-patung. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, melainkan kalau Allah Taala menghendaki sesuatu. Kalau Allah kehendaki, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi mudarat kepada aku ke, timpa akan penyakit ke, itu bukan daripada patung, bukan daripada berhala, tetapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dan maha luaslah Tuhanku akan sesuatu dari sudut mana? Ilma, dari sudut ilmu.
Allah mengetahui segala-galanya. Ya. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun, tidakkah kamu mahu sedar, mahu berfikir? Ya, apa? Mau apa? Insaf. Banyak tazakkur, ya. Sedar, insaf, fikir balik, ya. Benarkah ini Tuhan yang sebenar dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku boleh takut terhadap patung-patung yang kamu syirikkan Allah dengan itu. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sedangkan kamu sendiri tidak takut terhadap Allah yang kamu sekutukan. Allah Maha berkuasa, tapi kamu tak bimbang, tak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung ni tak ada kuasa. Macam mana aku nak takut pada patung? Kamu pula tak takut pada Allah yang Maha berkuasa. Patung ni tak boleh azab aku, Allah boleh azab. Jadi Nabi Ibrahim gunakan logik, ya. Gunakan logik akal, ya. Baik, sekarang ni diberitakan banyak Muslim yang jadi etis. Ya. Dia ada adalah laman web tu saya pun buka juga. Minta request nak join. Tapi tak berani nak join. Pasal dia minta maklumat, tanya pasal apa nak join dan sebagainya. Baik. Dia nak tengok apa, ya. Tapi tengok ahli dia adalah 3,000 4,000 private group tu kan, dia bincang dalam Facebook tu kan. Tak masuk tengoklah. Dia kata ni, ada Melayu, kita tengok muka tu ada Melayu, ada non-Melayu dan sebagainya. Dia ada lah, ya. Etis, ya. Dia tidak bertuhan, ya. Jadi insya-Allah lah orang Melayu Islam ni dia payah lah kot dia nak masuk Hindu ke, nak masuk, tapi dia mudah untuk etis. Kerana etis ni dia senang, tak Tuhan, tak perlu semayang. Dia ada 3 fadilat kalau jadi etis ni. 3 fadilat. Dalam satu tu dia sebut 3 fadilat. Yang pertama, tak perlu ikut perintah Tuhan. Yang kedua apa lagi? Tak perlu nak buat ibadat apa dah. Bebas. Yang ketiga bebas. Jadi kalau ada agama, tak kira lah agama Islam ke, Kristian ke, kena patuh perintah Tuhan. Kena buat ibadat. Kan? Tak bebas. Peraturan sekian. Jadi kalau etis, 3 fadilat. So tidak perlu patuh perintah Tuhan, tidak perlu melakukan amal ibadat, dan hidup bebas. Ikut suka kita. Jadi dia mula menarik. Mula menarik. Apa dia? Dia boleh berlaku ni pada keturunan kita ni, dia global. Kan ni global, bahaya lah pasal dia jadi kufur lah. Kufur lah, syirik pada Allah. Pasal dia mengaku tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Cuma bagi setengah pendakwah pula, dia kata kalau etis ni bagus lah dia kata. Sebab dia dah separuh syahadah dah. Dia dah bila dia etis, kalau setengah pendakwah lah yang saya jumpa, dia kata, okey dah dia. Pasal dia dah la ilaha, tiada Tuhan. Dia etis. Dah lah, ni dakwah. Dari dakwah, setengah pendakwah, setengah dia kata, peluang dia tak. Pasal dia dah la ilaha, kita cuma nak tambah sikit supaya dia mengaku illallah. Bagi setengah pendakwah. Tapi kalau kita tak berjaya nak bagi dia tambah illallah tu, dia kekal la ilaha, tiada Tuhan. Dan kalau dia mati dengan
La ilaha, ni dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak, kita kadang-kadang pun kita duk melantah la ilaha, la ilaha. Ya. Tapi kita tak masukkan. Kita tak masukkan. Muslim. Baik, kalau Muslim dia percaya bila mati, Muslim bila percaya bila mati adanya azab kubur, nikmat kubur. Kita lah, kita mati. Selama ni kita percaya ada azab. Saya nak cuba akal ada azab kubur. Tiba-tiba once kita mati, masuk dalam kubur, tak ada apa-apa, nothing happen. Kita semayang, kita mengaji Quran, macam-macam kita buat, tapi nothing happen in the grave. Tak ada apa pun. So rugilah. Tak ada nikmat, tak ada azab, tak ada. Kosong. Kita rugi dah. Masa tu kita rugi dah. Pasal apa tak rugi? Pasal tak ada apa. Pasal nothing. Kita pun tak ada. Kita tak ada perasaan apa. Macam mana kita nak asal rugi? Habis gitulah. Kita ada apa? Pasal apa kita rugi? Pasal kita tak ada perasaan. Rugi ni perasaan kita. Kalau kita mati nanti, masuk kubur, ada sungguh. Azab kubur, nikmat kubur. Barulah. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita kena azab, kita rugilah. Nampaklah aku tak buat baik dulu. Baik. So, dalam dua keadaan ni, sama ada benar ataupun tak benar keyakinan kita ni, kita yakin adanya syurga, neraka, ada azab kubur, nikmat kubur. Sama ada keyakinan tu benar ataupun tidak, kita prepare. Kita bersedia. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau nothing happen pun, tak ada apa. Kita tak ada perasaan dah masa tu. Kita tak wujud. Okay. Baik, kalau atheist pula, dia mati. Kan? Dan nothing happen. Tak ada apa pun. Dia untung tak? Dia tak ada perasaan masa tu. Dia nak ungkap aku untung. Mujurlah aku tu tak jadi, tak beramal ibadat, aku bebas. Senang kan. Dia tak ada perasaan, dia nak untung apa kan? Tetapi kalau dia masuk kubur, rupanya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dia tak percaya selama ni. Jadi dia rugi atau untung? Rugi besar kan, rugi kecil? Besar. Pasal dia tak prepare. So yang selamatnya ialah prepare. Ada ke tak ada, kita tak tahu lagi. Prepare. Buat persediaan. Kan? Nampak? Jadi ajak awak ialah tak apalah, let kita beriman dulu. Mana tahu kau masuk kubur ada soalan ke? Kan? Kalau tak ada, tak apalah. Kalau kita nak bagi Quran payah dah.
Itu main hujah akal ya. Hujah akal ya. Kereta kita ada road tax apa semua. Bukan boleh tahan hari-hari. Bukan JPJ tahan hari-hari. Setahun ada lah sekali 2 kali kot kena tahan. Kan? Tapi prepare. Tak takut. Senang. Kan? Itu penting gunakan. Kemudian kata Allah, kata Nabi Ibrahim lagi, firman Allah, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Yang mana Allah Ta'ala tidak turunkan ke atas kamu sultan. Maknanya bukti. Apa yang kamu kata tu tidak ada bukti. Sebab itu Islam agama yang berdasarkan bukti. Ya, mesti ada dalil. Barulah sesuatu perkara itu boleh diterima. Minggu sudah saya tengok satu dalam media sosial tu peristiwa berlaku di Indonesia. Mungkin di sini ada yang dah pernah melawat tempat tu. Satu tempat diceritakan tok siap masjid tu mati 9 kali. Mati hidup. Dia tok siap ni cerita dalam tu memandu pelancong ataupun orang masjid tu cerita lama dah, cerita ni zaman Wali Songo. Wali Songo ni dalam 200 tahun dulu kot, ya. Jadi pemandu pelancong, orang masjid tu cerita, tok siap ni jaga masjid. Tok siap ni jaga masjid. Masjid bersih elok lah, tok siap ni jaga. Tiba-tiba tok siap ni mati. Bila mati, masjid menjadi kotor. Bila masjid jadi kotor, didoakanlah supaya Allah menghidupkan semula tok siap ni nak jaga masjid. Jadi sekonyong-konyong tok siap ni pun hidup semula, jaga masjid. Mati pula, doa lagi, hidup. Mati, jaga masjid, mati pula, doa lagi. Jadi sampai 9 kali mati. 9 kali mati. Masjid tu, masjid ada kubur tu. Ya. Ada. Tak ada apa lagi ya. Ada satu Tok Bilal masjid Kuala Lumpur, dia kata, Ustaz, doktor saya dah pergi dah tempat tu. Memang dia kata betul cerita tu. Cerita 9 kali tu. Ya, 9 kali tu. Maknanya saya tak tahu dia berapa lama dia mati tu sebelum dia hidup balik tu. Kalaulah kata mati 2 jam, 2 jam ada lagi atas tu, atas bumi. Ya, tak kantil lagi. Doa baguslah. Tapi takkanlah 2 jam masjid terus jadi kotor kan? Kan? Mungkin 2 minggu. 2 minggu tanam dah. Doa, dia korek balik naik atas hidup. Mati, tanam balik. Doa pula. Allah. Jadi ini dalil dia mana? Dalil dia mana? Saya anggap dalil dia cerita ni berdalilkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha berkuasa atau tidak? Ya. Jadi Allah Maha berkuasa tak nak hidupkan orang mati ni? Ya. Jadi cerita ni benar atau tidak? Apa dia? Siapa yang tak percaya cerita ni seolah-olah tak percaya Allah Maha berkuasa.
Mana sultan? Mana bukti? Malam yunazzil alaih. Ha. Ha. Mana bukti dalil tu? Baik. Sini sebahagian kita umat Islam akan terperangkap. Sebahagian kita umat Islam akan terperangkap dengan kisah-kisah karamah, kisah-kisah mistik sebegini. Jadi kalau kita percaya cerita ni, makna kita tak ada manhaj ilmu yang betul. Otak kita dah korak, dah rosak. Terima cerita begini mudah sangat. Ya. Terima cerita, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman datang Kedah, kita pun terima. Makna otak kita korak, rosak. Manhaj ilmu kita tak betul. Kalau Sayyidina Osman datang Kedah, tabi'in banyak Kedah tu. Maksudnya sahabat Nabi jumpa dengan orang Kedah, maknanya orang Kedah jadi tabi'in, generasi tabi'in, sebaik-baik kurun. Jangan pakai. Itu semua hurapat, mengarut, dongeng je tu. Sama ni. Tak ada dalil, tak ada bukti apa pun. Ya. Dia akan perangkap kita dengan kuasa Allah. So, macam mana kita nak tolak? Kita tidak mempertikaikan kuasa Allah. Tetapi sunnatullahnya, ketetapan Allah kalau dah mati tak patah balik. Dalil dia, idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kepada salah seorang mereka akan mati, boleh mati. Qala rabbirji'un, maka mayat pun akan berdoa, ya Allah, kembalikanlah aku hidup semula. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat melakukan amal soleh apa yang aku tinggalkan masa hidup dulu. Mayat minta. Kita semua akan minta balik ni. Tapi sunnatullah dia, ketetapan Allah. Sunnatullah, ketetapan Allah, kalla, sama sekali tak boleh dah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ma'sum. Itulah kalimah minta dan balik tu, ucapan orang mati, di hadapan mereka tu ada alam barzakh sampai hari kiamat. Dia dah mati masuk alam barzakh, dia tak boleh nak patah balik dah. Itu dalil. Dalil. Memang Allah berkuasa, tapi Allah dah buat keputusan sunnatullah tak boleh patah balik dah. Dah masuk barzakh, tak boleh patah balik dah. Tok Syia tu dah mati masuk alam barzakh dah. Hidup patah balik. Lepas tu 9 kali pula. Nampak tak? Cerita tu berlawanan dengan agama. Itu kena manhaj ilmu, kena jelas. Tapi cerita Nabi Isa pula, kenapa percaya? Nabi Isa siapa nampak? Dah, kita tak nampak. Nabi Isa kita percaya sebab ada dalam Quran. Ada dalil dalam Quran. Cerita Tok Syia ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Cerita pemandu pelancong. Adakah pemandu pelancong sama level dengan Quran? Adakah cerita ustaz sama dengan Quran? Tak. Cerita Quran, terima. Cerita ustaz, cerita penceramah, cerita pemandu pelancong, cerita Tok Syekh ke apa ke, tak sama dengan Quran. So cerita-cerita ni, Tok Syekh, ustaz ni, kita kena pun sekejap. Kalau tak betul, tolak. Ya, itu prinsip. Sultan kena ada bukti. Ya. Kemudian, ya, jadi agama kita dia mesti ada bukti. Cuma kadang kita bagi bukti, kadang kita tak bagi bukti. Ya. Kalau dalam amalan nak buat dalil, nak buat amalan, kadang bagi dalil, kadang tak bagi dalil. Tapi ada dalil.
Ada dalil, cuma kadang tak sebut saja, ya. Baik, kemudian logik lagi. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lam. Maka kumpulan yang mana satukah lebih berhak dengan aman jika kamu mengetahui? Soalan dia. Jadi mana lebih selamat? Muslim kalau betul pun selamat, kalau tak betul pun selamat. Ya okeylah, tak apalah. Masa aku hidup di dunia makan banyak-banyak lah. Kan? Cimalik lagi. Kan? Pasal makan banyak kan? Darah tinggi kan? Kalau yang ni pun selamat, yang ni pun selamat tak? Kalau yang ni, kalau tak ada apa-apa, okeylah. Selamat. Kalau yang kena semua, habis. Jadi mana? Fa'ayyul fariqain. Mana di antara dua kumpulan ni ahaqqu bil amni. Tak Muslim lah. Berbanding etis. Ya. Itu cara penghujahan, ya. Fa'ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kemudian kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iaitulah orang yang beriman, tauhidkan Allah, wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan, tidak memakai iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ya. Zalim sini maknanya syirik. Iman tidak ada syirik. Zalim makna syirik, bukan zalim perbuatan. Zalim dengan makna syirik. Kenapa zalim dengan makna syirik? Kerana hadis direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila turun ayat walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur aduk iman mereka dengan zalim, maka para sahabat tertanya-tanya, siapa yang tak pernah buat zalim? Siapa yang tak pernah buat zalim? Maknanya buat dosa ke, buat maksiat. Siapa sini yang tak pernah buat maksiat? Siapa sini tak pernah buat dosa? Siapa sini tak pernah bohong pada orang? Jadi sahabat bimbang. Siapa yang tak pernah buat dosa ni? Semua ada dosa masing-masing. Jadi ayat ni kata tidak mencampur aduk iman dengan zalim. Zalim tu dosa, maksiat, tipu orang dan sebagainya. Maka sinilah sahabat bimbang, mereka ajukan soalan mereka, kebimbangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diwahyukanlah ayat Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim dalam ayat ni maksudnya syirik. Bukan maksudnya dosa. Ya, beriman buat dosa, tak apalah, kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walam yalbisu imanahum bizulmin. Syirik tidak mencampur aduk dengan syirik, ulaika lahumul amnu, itulah orang yang dapat aman, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ya. Ini masa bergaduh dulu, itu amnu disebut al-amnu. Masa bergaduh dulu. Sekarang tak ada arah. Dulu dia guna Quran ayat-ayat inilah. Amanu alladzina amanu. Fal yatanafas. Ada dulu, ada cerita dulu ya. Ayat Quran fal yatanafas. Tapi zaman ada orang jahil lah. Ada segelintir orang jahil tu, dia guna ayat tu. Fal yatanafas dengan alladzina amanu. Bergaduhlah dua-dua tu.
Tak ada kena-mena. Saja segelintir orang jahil zaman. Bukan semua segelintir. Ha? Itulah Allah alam, saya tak hidup zaman tu. Saya tak hidup. Kemudian kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah ya, hujjah. Semua tu daripada ayat 74 tu. Tilka itu patah balik tu. Ayat 74, 75 apa semua tu penghujahan. Ya, kita belajar ya cara berhujjah, kena gunakan akal ya. Itulah hujjah kami. Yang kami berikan hujjah itu kepada Nabi Ibrahim ala qaumi. Ya. Kesungkaran Nabi Ibrahim berdakwah ya, bahaya yang dia hadapi dan sebagainya, yang Allah kuatkan dengan hujjah. Jadi Nabi Ibrahim laksanakan tugas, maka sebagai balasan narfa'u darajatin man nasya. Allah Ta'ala angkat darjat sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, bila kita laksanakan perintah Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha hakim, bijaksana, hakim, alim, maha mengetahui. Jadi oleh kerana Nabi Ibrahim ni melaksanakan perintah Allah, maka Allah telah memberi kepada Nabi Ibrahim zuriat. Masa Nabi Ibrahim dakwah tu, dia tak ada anak lagi. Tak ada anak. Dia ada anak tua dah. Jadi ayat 84, wa wahabna lahu Ishaq. Allah Ta'ala telah memberi kepada Nabi Ibrahim Ishaq. Daripada Ishaq tu pula dapat Yaqub. Katanya masa Nabi Yaqub lahir pun Nabi Ibrahim ada lagi. Katanya. Walaupun dia dah tua, dia dapat Ishaq. Lepas tu Ishaq membesar, kahwin, dapat Yaqub. Nabi Ibrahim tengok Yaqub, katanya. Pasal Allah kata, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Kalau Nabi Ibrahim dah mati, baru Yaqub lahir, jadi dia tak nampak mana Yaqub ni. Allah nak bagi kepada Yaqub. Jadi tafsir menyatakan, sebagian tafsir, masa Nabi Yaqub ni cucu. Nabi Ishaq anak, Yaqub cucu. Ya. Sempat dia tengok cucu, walaupun masa dia dapat anak Ishaq tu, dia dah tua dah. Dan bukan Nabi Ibrahim je dah tua. Isteri dia, Sarah pun tua dah. Dan tak dapat anak, puteri asal dah kot. Ya. Tiba-tiba malaikat datang bagi tahu berita gembira dapat anak. Jadi dalam Quran, Sarah pun duduk tepi pintu dapur rumah barangkali. Dia kata, ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Macam mana aku nak beranak ni, aku ni tua. Kan, barangkali dah putus haid dah kot. Ajuz ni wanita yang dah putus haid dah. Ya, ajuz, aku ni ada. Aku ni dah tua dah. Sarah kata, wa hadha ba'li syaikh. Ni untuk lelaki aku Ibrahim ni pun tua dah. Kan? Macam mana nak dapat anak ni kata, inna la syai'un ajib. Ini satu perkara yang pelik. Ya. Qalu, kata para malaikat, ata'jabina min amrillah. Adakah kamu nak rasa pelik dengan urusan Allah? Kalau Allah nak bagi, jadi bagi. Allah bagi. Kata ulama sebagai balasan perbuatan baik Nabi Ibrahim tu. Ishaq dan juga Yaqub. Lepas tu bukannya bagi anak dan cucu, kullan hadaina, tiap-tiap daripada Ishaq dan Yaqub Allah bagi hidayah. Jadi salih, jadi rasul. Ishaq jadi rasul, Yaqub pun jadi rasul. Dan bukan kata cucu ya, cicit Nabi Yusuf pula. Jadi 4. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. 4 generasi itu adalah rasul.
termasuk dalam 25. Ya, masuk dalam 25. Maknanya sangat besar nikmat Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Nuh sebelum wa nuhan hadaina min qabl, dan kata Nuh, kami bagi hidayah kepada Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Jadi Nabi Nuh nombor 3, Nabi Ibrahim nombor 6. Jadi Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, dan daripada zuriat keturunannya. Keturunan siapa tu? Ibrahim pun boleh, Nuh pun boleh. Ada yang kata Nabi Nuh, pasal Nabi Nuh yang terdekat. Ada yang kata Nabi Ibrahim. Baik, kita ambil Nabi Ibrahim. Dan zuriat Nabi Ibrahim tu Allah bagi pula Nabi Daud. Ada lagi Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Semua tu daripada titik keturunan Nabi Ibrahim tu. Allah bagi tu, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah Allah bagi balasan kepada orang yang muhsinin, orang yang buat baik. Jadi maknanya kalau salah satu sebab nak dapat anak yang macam ni, kita sendiri kena jadi baik, muhsinin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rangkap pertama kita minta Allah bagi anak. Tu. Tapi syarat dia waj'alna, rangkap dia waj'al, jadikanlah kami sebagai imam kepada orang bertakwa. Mana kita kena jadi orang baik dulu. Dia dua. Kita minta anak baik tapi kita jahat. Kita baik dulu. Itu dia sambung tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sangat baiklah pasal jadi imam kepada orang takwa. Ini susah ya. Susah pasal kita nak anak kita baik tapi kita susah nak jadi. Jadi Nabi Ibrahim ni dia dapat dia baik, jadi baik, imam pada orang takwa, muhsinin. Kan dia minta doa, Allah bagi. Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Semua tu titik keturunan Nabi Ibrahim. Ada lagi. Wa Zakaria. Bagi Nabi Zakaria pula. Wa Yahya. Nabi Yahya. Yahya anak Nabi Zakaria. Wa Isa. Isa anak Maryam cucu saudara Nabi Zakaria. Isa cucu Zakaria Nabi Zakaria. Yahya bapa saudara Nabi Isa. Itulah lebih kurang apa? Yahya bapa saudara. Apa dia? Zakaria, Imran, lebih kurang betul lah. Imran, lepas itu Nabi Zakaria belah. Nabi Zakaria bapa saudara lah, pangkat bapa saudara, dia belah Maryam. Jadi Maryam tu dengan Yahya sepupu lah kot. Cousin, sepupu. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya pak saudara sepupu lah. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Kalau salah betul kan? Baik. Nabi Isa tidak ada bapa. Nabi Isa tidak ada bapa. Tapi dia dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim kelak. Dia tak bapa.
Dia berlama. Isa bin Maryam, Maryam bin Imran, sampai Nabi Ibrahim lah. Dia zuriat keturunan Nabi Ibrahim walaupun dia sebelah mak. Maksudnya kita juga boleh zuriat keturunan ni pun daripada perempuan pun boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi perempuan Fatimah. Daripada Fatimah tu Hasan Husain. Jadi Hasan Husain anak Fatimah, anak Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah lah. Sebelah perempuan. Sebelah perempuan. Sebagaimana Nabi Isa, dia keturunan Nabi Ibrahim walaupun sebelah perempuan. Sebelah ibu. Itu zuriat keturunan belah ibu pun diambil kira dalam Quran. Kemudian Nabi Ilyas, kullu minas salihin, semuanya daripada orang salih. Kita ambil satu lagi ayat, nama je ni, wa Ismail. Nabi Ismail lambat lagi tu. Nabi Ismail sama dengan Nabi Ishaq. Ismail. Wal Yasa', Nabi Ilyas. Wa Yunus, dan Nabi Yunus. Wa Luta, dan Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi Yunus ni bukan zuriat. Dia bukan zuriat. Nabi Lut ni sepupu Nabi Ibrahim. Sepupu. Sebab dia satu zaman. Sepupu lah. Lebih kurang sepupu lah. Tapi walaupun sepupu tu kira kaum kerabat belakang lah tu. Jadi masuk juga sekali tu. Masuk ya. Nabi Ibrahim. Bukan sepupu lebih kurang. Anak saudara. Macam mana? Jadi anak saudara lah. Anak saudara. Jadi anak saudara pun kira zuriat keturunan juga. Kira zuriat keturunan. Anak adik Ibrahim. Jadi anak saudara lah Nabi Lut. Jadi walaupun anak saudara tapi dia kira zuriat gitu. Dia masuk taglib, kira majoritinya tu kira zuriat. Nabi Lut tu masuk sekali juga. Yalah, kita pun dengan anak saudara rapat dah kan. Anak saudara kan, kira mahram kita. Dia akhirnya wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap daripada mereka tu Allah lebihkan di atas seluruh alam. Jadi nama mereka ni sebut sampailah sekarang ni. Baik, saya kita berhenti setakat tu dulu. Ayat 86. Kita akan sambung pada ayat 87. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.